Okey, so untuk video kali ini pula, cikgu akan ajar sambungan daripada tajuk transistor juga, iaitu kita akan masuk kepada aplikasi transistor. Okey, jadi untuk dua video sebelum ni kamu boleh belajar transistor part 1 dan transistor part 2. Okey, kat situ adalah asas kepada penerangan kepada sambungan transistor. Okey, so video ni cikgu akan ajar macam mana pula kegunaan transistor. Okey, jadi macam kamu lihat dekat whiteboard ni, transistor ada dua kegunaan. Okey, yang ni cikgu akan ajar kegunaan yang pertama dulu, iaitu sebagai penguat arus. Okey, transistor sebagai penguat arus ataupun transistor sebagai amplifier arus. Okey, ataupun warna hijau tu cikgu tulis current amplifier. Okey, transistor as a current amplifier. Okey. So dekat sini adalah literal transistor yang kita gunakan untuk melihat macam mana penguat arus tu berlaku. Okey, transistor ni akan menguatkan arus. Okey, jadi pertama dulu kita kena kenal dulu, okey, labelkan dulu terminal yang ada pada transistor. Okey. Jadi kita tahu yang ni bahagian atas, ini adalah terminal pengumpul, yang ni adalah terminal tapak dan ini adalah terminal pengeluar. Okey, CBE, collector, base, emitter. Okey, collector, base, emitter, pengumpul, tapak, pengeluar. Okey, yang ni kamu dah belajar dekat dua video sebelum ni kan. Okey, transistor bahagian 1 dan 2. Okey, jadi bila kamu tengok anak panah keluar ni, so kamu automatik transistor ni adalah jenis N, P, N. Okey, di mana anak panah ni menunjukkan arus mengalir daripada positif ke negatif. Okey, arus mengalir daripada tapak ke pengeluar. Okey, jadi dekat dalam ni kita letakkan pembesar suara, okey, sebab tajuk pun penguat arus, okey. Maksudnya litar transistor untuk penguat arus ni kita boleh jumpa dalam pembesar suara ataupun sistem pembesar suara ataupun kita panggil PA system. Okey, PA system yang terdapat dekat surau, masjid, dekat sekolah kan, bila pengumuman tu dibuat, suara orang yang cakap dekat mikrofon tu satu sekolah boleh dengar. Okey, satu dewan boleh dengar. Okay, sebab suara dia telah dikuatkan, dia punya amplitude dia. Okay, nanti kita tengok macam mana boleh jadi macam tu. Okay, jadi dekat sini mesti ada mikrofon. Okay, mikrofon ni sebagai input. Jadi bila kita cakapkan mikrofon, suara kita tu akan keluar dekat pembesar suara. Okay, jadi dekat atas ni ada kapasitor, ada perintang tetap R1, R2 dan RB. Okay, RB ni kita tulis sebab dia bersambung dengan tapak transistor. Okey, tiga-tiga ni perintah tetap. Okey, yang ni adalah sel kering ataupun kalau dalam PA system kita pakai bekalan kuasa lah. Okey, yang ni kalau dalam litar dalam amal kita pakai sel kering sahaja. Okey. Jadi dia punya aplikasi dia ataupun dia punya proses dia, okey, macam biasalah kita kena hidupkan dulu litar ni. Okey, maksudnya bekalan kuasa sel kering ni kita hidupkan. Okey, jadi bila kita hidupkan litar ni tak ada pun, contohlah, tak ada pun orang bercakap dekat mikrofon ni, jadi dekat pembesar suara pun tak akan keluar suara ataupun tak akan keluar bunyi sebab tak ada orang bercakap kat mikrofon. Okey, jadi bila kita bercakap dekat mikrofon, okey, gelombang bunyi daripada mulut kita tu akan menggetarkan diafragma yang ada dekat mikrofon. Okey, kalau nak lukis, okey, kalau macam ni mikrofon. Okey, ni mikrofon lah. Ini wayar dia. Okey, ni mikrofon. Okey, dalam mikrofon ni terdapat ni diafragma. Okey, yang atas ni dia punya penutup dia, casing dia. Bila kita bercakap, gelombang bunyi daripada suara kita tu akan menggetarkan diafragma yang ada dalam mikrofon ni. Jadi, getaran diafragma dalam mikrofon tu akan mengeluarkan arus dekat wayar ni. Okey, dekat wayar ni akan keluar arus yang nilai dia kecil besar depends pada kita punya suara lah. Kalau kita cakap kuat, arus ni besar sikit. Kalau kita cakap perlahan, arus dia kecil sikit. Okey, jadi arus yang keluar daripada mikrofon ni, okey, dia akan mengalir ke sini. Okey, dia akan masuk ke tapak. Okey, jadi bila arus daripada mikrofon ni masuk ke tapak, dia akan jadi IB. Okey, arus tapak. Okay, base current. Okay, ingat tak? Yang belah bawah ni adalah litar tapak, yang belah kanan ni adalah litar pengumpul. Sama je, sebab tu kamu kena faham dulu yang sebelum ni, video sebelum ni, iaitu sambungan kepada transistor tu. Okay, transistor mesti ada dua litar. Litar tapak belah kiri,
litar pengumpul belah kanan. Okay, sama je. Cuma kita tambah mikrofon, kapasitor dengan pembesar suara je. Asas dia sama je sebelum ni. Okay, litar tapak dan litar pengumpul. Okay. Jadi, arus daripada mikrofon tu akan masuk ke dalam tapak transistor sebagai arus tapak. Okay. Jadi, bila arus masuk dekat tapak, apa berlaku? Arus pengumpul akan mengalir kat sini. Okay, arus pengumpul akan mengalir kat sini, IC. Okay, kenapa IC boleh mengalir? Ingat balik prinsip transistor iaitu bila arus tapak mengalir, arus pengumpul juga boleh mengalir. Bila arus tapak sifar, arus pengumpul akan sifar. Yang tak video sebelum ni, cikgu beritahu, arus tapak dengan arus pengumpul ni, yang jadi ketuanya adalah arus tapak. Okay, bila arus tapak mengalir dengan suatu nilai yang tertentu yang cukup, barulah arus pengumpul ni boleh mengalir. Kalau arus tapak ni ada tapi terlalu kecil, okay, arus tapak terlalu kecil pun tak mampu nak menghidupkan arus pengumpul. Jadi arus tapak ni dia ada dia punya standard dia. Sebab tu setiap transistor dia ada dia punya voltan minimum untuk arus tapak tu mengalir. Okey, ada arus minimum untuk arus tapak tu mengalir dalam transistor tu. Kalau arus tapak tu terlalu kecil, dia tak boleh nak menghidupkan arus pengumpul. Okey, dapat Okey. Jadi bila kita bercakapkan mikrofon, arus yang keluar daripada mikrofon tu akan masuk ke dalam tapak transistor sebagai arus tapak dan akan menghidupkan arus pengumpul. Okey, jadi bila arus pengumpul hidup, transistor ni akan hidup, okey, dan pembesar suara akan mengeluarkan bunyi suara kita tadi. Okey, apa yang kita cakapkan mikrofon tu keluar dekat pembesar suara. Okey, boleh. Okey, cuba kalau kita fikir, okey, kalau tak ada orang cakapkan mikrofon, kan? Ataupun kita switch off mikrofon tu. Okey, pembesar suara pun tak akan keluarkan bunyi. Okey, sebab apa pembesar suara tak keluarkan bunyi? Sedangkan kita masih lagi hidup. Apa maksudnya? Kita masih lagi hidupkan litar PA system tu. Kita bukannya off PA system. Kita hanya off mikrofon. Tapi kenapa bila tak ada orang cakapkan mikrofon ataupun kita off mikrofon ni, pembesar suara pun tak keluarkan bunyi? Okey, sebabnya adalah bila kita tak cakapkan mikrofon ataupun kita off mikrofon, arus daripada mikrofon ni tak ada. Jadi bila arus daripada mikrofon tak ada, arus tapak pun tak ada lah. Okey, tak adalah arus yang masuk dekat tapak. Jadi bila arus dekat tapak tak ada, arus pengumpul pun tak ada juga. Sebab itulah pembesar suara tak mengeluarkan bunyi bila kita matikan mikrofon ataupun kita tidak bercakap pada mikrofon. Okey, walaupun bekalan kuasa dekat PA system tu masih lagi kita hidupkan. Okey, nampak tak kat situ? Sebab arus tapak tak ada. Kan, once kita bercakap dekat mikrofon je, arus tapak ada, baru arus pengumpul ada. Okey, barulah transistor tu hidup, pembesar suara tu akan keluarkan bunyi. Okay, nampak senang tak? Dia punya analogi kan? Kita pun boleh fikir dengan senang sebab kita pernah alami peristiwa macam ni kan? Kan, kita pernah dengar orang bercakap. Maksudnya kalau tak ada orang cakap dekat mikrofon tu, mestilah pembesar suara tu tak keluarkan bunyi. Betul tak? Okey, boleh. Okey, dekat sini macam mana suara kita bila kita bercakap dekat mikrofon tu kita cakap macam biasa je, tapi yang keluar dekat pembesar suara tu satu dewan boleh dengar suara kita. Kan, contoh kalau kita beri ucapan dekat perhimpunan kan, bila kita cakap kat mikrofon tu kita cakap macam biasa dia, tapi suara kita boleh didengari oleh satu dewan tu ataupun satu sekolah boleh dengar suara kita kan. Kalau kita ni buat pengumuman, contohnya kita pengawas kan, kita buat pengumuman, satu sekolah boleh dengar suara kita. Okey, sebab ni kat sini. Okey, arus tapak ni kecil sebab dia hanya datang daripada mikrofon. Kan, sebab tu arus tapak ni kecil. Okey, bila arus tapak mengalir, arus pengumpul pun mengalir. Arus pengumpul mengalir ni disebabkan oleh bekalan kuasa daripada sel kering ni. Jadi kalau kita bandingkan arus daripada mikrofon dengan arus daripada sel kering ni, yang lagi besar adalah arus daripada sel kering ni. Sebab itulah arus pengumpul ni nilai dia besar. Arus tapak ni nilai dia kecil. Okey, jadi arus pengumpul yang besar ni daripada IC ni menyebabkan suara kita yang keluar dekat speaker tu adalah kuat. Okey, dan jelas boleh dengar satu dewan, boleh dengar satu sekolah. Okey, sebab dia datang daripada IC ni datang daripada bekalan kuasa. Arus tapak ni cuma dia nak, orang kata apa, dia nak bagi jalan dia. Okey, bila arus tapak mengalir, arus pengumpul pun baru boleh mengalir. Kalau arus tapak tak ada, arus pengumpul tak ada. Okey, ingat tu tips kepada transistor kan.
Okey, jadi dekat sini ni, kenapa dikatakan penguat arus ataupun current amplifier? Amplifier ni daripada perkataan amplitude. Okey, contoh kalau kita lukis, okey, contohlah graf suara orang yang cakap dekat sini. Okey. Okey, graf dia biasa je. Okey, contoh dia cakap macam biasalah. Ni suara dia kan. Okey, dia cakap macam dan nada yang biasalah, nada yang normal. Okey. Tapi bila suara dia keluar dekat pembesar suara ni, okey. Okey, jadi dia punya bunyi ataupun bentuk gelombang bunyi yang keluar dekat pembesar suara tu akan tinggi. Okey, dia akan tinggi. Yang tinggi tu adalah dia punya amplitude dia. Okey, nampak? Suara asal, suara kita bercakap dekat mikrofon tu dengan orang kata apa, normal lah kan. Suara kita cakap tu adalah secara normal. Tapi bila suara kita keluar dekat pembesar suara, apa yang berbeza daripada bentuk gelombang ni? Ataupun bentuk, kat sini kita boleh rujuk kepada screen OSK. Yang ni adalah screen OSK. Yang ni adalah gelombang suara kita yang biasa. Bila keluar dekat pembesar suara, apa yang bertambah adalah dia punya amplitude. Okay, nampak? Yang ni amplitude dia rendah kan? Tinggi sini adalah amplitude dia. Bila keluar dekat pembesar suara, nampak? Dia punya amplitude dia bertambah. Okay, nampak? Amplitude dia bertambah. Sebab itulah suara kita kuat. Satu, Dewan boleh dengar. Sebab amplitude bertambah. Sebab tu dipanggil amplifier arus ataupun current amplifier. Yang besar tu yang amplify ni adalah amplitude. Okay, faham Nampak kat sini. Jadi suara kita yang cakap kat mikrofon macam ni je. Kita punya bentuk gelombang kita yang keluar dekat mikrofon, yang keluar dekat pembesar suara, amplitude sahaja yang bertambah. Tapi dia punya tempoh dia sama. Okey, dekat sini dia punya tempoh dia. Daripada sini sampai sini tempoh. Daripada sini sampai sini adalah tempoh dia. Tempoh dia sama. Okey, tempoh dia sama. Sebab itulah suara kita sama. Kan, maksudnya suara yang kita cakap dekat mikrofon tu, yang keluar dekat pembesar suara pun adalah suara kita juga, bukannya suara orang lain. Okey, ataupun macam ni contoh. Okey. Contohnya kamu dalam kelas, kamu dengar suatu pengumuman. Okey, contohlah kawan kamu tu adalah pengawas yang buat pengumuman tu. Okey, walaupun kamu tak nampak kawan kamu yang bercakap tu, tapi bila kamu dengar suara je dekat pembesar suara, kamu boleh kenal, oh ini suara kawan aku ni. Macam mana kamu boleh kenal suara dia? Okey, sebabnya adalah, okey, dia punya suara dia, suara kawan kamu yang cakap dekat mikrofon tu, frekuensi dia sama dengan suara dia yang keluar dekat pembesar suara. Kan, maksudnya tempoh dengan frekuensi apa yang dia cakap dekat mikrofon tu adalah tidak berubah. Maksudnya, transistor ni dia hanya menaikkan amplitude sahaja. Tetapi dia tidak menukarkan tempoh dan juga frekuensi suara tu. Suara orang yang bercakap dekat mikrofon tu sama dengan suara yang keluar dekat pembesar suara. Sebab frekuensi dia tak berubah. Okey. Transistor ni hanya menambahkan ataupun menguatkan amplitude sahaja. Sebab tu yang cakap dekat mikrofon tu, amplitude dia biasa je, normal. Tapi bila keluar dekat pembesar suara, amplitude dia besar. Dan sebab tu boleh didengar oleh ramai orang. Ataupun kawasan yang luas boleh dengar suara dia. Kan? Sebab itulah tujuan dia orang cipta pembesar suara, PA system. Kan? Sebab dia meningkatkan amplitude. Okey, jadi itu saja untuk litar transistor sebagai penguat arus. Okey, jadi cikgu harap apa-apa cadangan, okey, boleh tulis dekat komen bawah. Okey, cikgu harap terima kasih kepada menonton ni. Okey, boleh subscribe video channel cikgu. Okey, like video dan juga share lah dengan kawan-kawan supaya ramai lagi boleh berkongsi, boleh belajar tajuk ni. Okey, jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.